Ini ada satu perkara yang sangat penting. Kata Al-Habib, awal-awal kemunculan Dajjal. Pada peringkat awal kemunculan dia memulakan dengan mengajak orang kepada iman. Mengajak orang kepada beragama. Mengajak orang kepada mendirikan salat dan melaksanakan taqwa. Sehingga dia menarik perhatian orang ramai kepada dirinya. Dan mereka mula mencintainya. Mereka mula mencintainya. Dan dia terus menzahir dan terus menzahir sehinggalah dia datang ke Kufah di Iraq. Apabila ramai orang telah suka kepada dia, Dajjal ni, maka dia akan membuat dakwaan kenabian. Apabila keluar sahaja daripada mulut dia mendakwa kenabian, maka orang akan meninggalkan dia. Selepas dia membuat dakwaan kenabian, dia akan membuat dakwaan ketuhanan, mendakwa dia Tuhan. Dan zahirlah tanda-tanda yang jelas kekufuran dia dan kedajalannya. Maka pada ketika itu barulah dia mengiklankan peribadi sebenar dia. Ini perkara yang luar biasa. Yang saya tidak pernah dengar sebelum ini. Masya Allah, disebut oleh Al-Habib, di awal kemunculan Dajjal ini, dia akan muncul dengan ajak pada agama. Maknanya munafik. Ajak orang kepada iman. Ajak orang kepada diana. Maknanya menampilkan diri sebagai orang baik. Agama, sembahyang, takwa, sehingga orang sayang pada dia, cenderung pada dia. Maka dia akan terus muncul sehingga tiba di Iraq. Kemudian dia akan mula mendakwa kenabian. Dan orang mula meninggalkan dia, kemudian dia mendakwa pula ketuhanan. Maka pada ketika itulah segala tanda-tanda yang jelas yang disebutkan di dalam hadis itu akan muncul. Dan akhir sekali barulah dia menanggalkan pakaian solehnya itu dan mengiklankan peribadi sebenarnya. Yang ke-10, tashtaddu al-halatu al-iqtisadiyatu 'ala an-nasi marhalatan ويكثر الجوع والفقر حتى يتمنى الناس خروجه ففي حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال قلت بأبي وأمي يا رسول الله مما ذاك قال مما يلقونه من الضناء والعناء ولعله من الغثاء والعناء. Ini lagi hebat. Ini lagi luar biasa. Perkara yang ke-10 disebut Al-Habib. Keadaan ekonomi semakin menekan. Akan ada satu fasa yang keadaan ekonomi menekan manusia. Banyaknya berlaku orang lapar. Banyaknya berlaku orang menjadi miskin. Sehingga ada manusia yang mengharapkan keluarnya Dajjal. Macam mana tu? Keadaan ekonomi yang begitu menekan sehingga ada orang kebuluran, miskin. Sehingga ada di kalangan manusia yang harapkan cepatlah keluar Dajjal. Seperti mana sebagian orang pada hari ini, bila dia melihat keadaan yang seolahnya mendatangkan putus asa, maka dia kata apa? Yang boleh selesaikan perkara ini Imam Mahdi je. Dia berlaku macam tu. Maksudnya harapan itu berlaku kerana tekanan-tekanan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Apa yang Al-Habib sebut ni bukan kosong ni. Ini adalah hadis. Ini dalam hadis yang berbunyi. Hadis sahih. Hadis yang berbunyi. Akan datang satu masa kepada manusia, mereka mengharapkan datangnya Dajjal. Sebab bila Dajjal datang, maknanya Imam Mahdi pun datang. Bila Dajjal datang, maknanya datangnya Nabi Isa. Kalau orang kafir itu dia mengharapkan datangnya Dajjal, itu memang Mesaya dia. Itu memang raja dia. Itu dia memang tunggu. Tapi apa orang Islam pula harapkan Dajjal datang pula? Kenapa? Mungkin. Mungkin kerana apabila datangnya Dajjal, alamatnya itulah datangnya Nabi Isa. Nabi Isa itu yang dimaksudkan. Maka Huzaifah bin Yaman berkata, aku berkata kepada Rasulullah,
ku tebus ibuku dan ayahku untukmu ya Rasulullah. Mengapakah perkara itu berlaku? Maksudnya mengapa ada orang mengharapkan datangnya Dajjal? Maka Nabi SAW bersabda, kerana perkara yang mereka hadapi daripada keserabutan, kekeliruan dan kepenatan dan kesempitan hidup. Sampai mengharapkan datangnya Dajjal. Perkara yang ke-11, akan mengikuti Dajjal 70,000 daripada kalangan Yahudi Asbahan dan 13,000 perempuan. Yang ke-12, dia akan bergerak, bermusafir, berpindah, pergi dari satu negara ke satu negara, daripada satu negeri ke satu negeri selama 40 hari. Yang ke-13, yakhruju fi khiffatin fid din wa idbari min al-ilmi la yabqa ala wajhi al-ardi ahadun lillahi fihi hajatun wa yadhhalu an-nasu an dhikrihi. Yang ke-13 kata Al-Habib, perkara ini disebut dalam Mustadrak al-Sahihain. Dajjal ini dia akan keluar bila? Apakah dia punya fenomena yang sedang berlaku pada ketika itu sehingga itulah kemungkinan tanda kemunculannya, akan munculnya. Dajjal akan keluar dalam keadaan ada kerapuhan pada agama, rapuh pada agama, dah mula mayus, berlaku kepincangan pada agama. Rapuh ni, agama ni jadi rapuh. Yang pertama. Yang kedua, idbarin minal ilmi, berlaku meninggalkan ilmu, tidak mempedulikan ilmu, berpaling daripada ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan berlaku apabila tidak tinggal di atas muka bumi seorang pun. Tidak tinggal, tidak berbaki atas muka bumi seorang pun yang bagi Allah padanya ada hajat. Maksudnya tak ada dah orang penting atas muka bumi ini. Tak ada hajat pada orang ini. Itu mungkin maksud hadisnya. Maksudnya manusia melupakan Allah. Melupakan Allah. Dan beliau menyebut, dan manusia lalai daripada mengingati Allah. Lupakan Allah. Kerana kadang-kadang apabila musibah dan fitnah melanda, orang hilang punca. Datangnya putus asa. Masing-masing sibuk dengan musibah itu sehingga mengabaikan agama. Sehingga apa? Mengabaikan agama. Tak sempat nak fikirkan agama. Fikir ni lapar ni. Fikir ni kemiskinan. Fikir sara hidup. Maka agama terabai. Dan dah tak fikir dah untuk menghidupkan majlis-majlis agama. Pengabaian kepada ilmu. Yang ke-14 kata Al-Habib, antara perkara-perkara yang akan berlaku, yaftinul a'raba wa ahlas sawadi wal atraf wa yuhyi amwatahum wa ya'muru as-sahaba fayumtira wal arda fatukhrija kunuzaha ra'yal 'ain. Maka Dajjal ini dia akan melakukan gerak kerjanya. Dia akan memfitnah. Memfitnah itu maksudnya apa? Menyesatkan orang-orang hulu, orang-orang kampung, orang-orang badui, dan juga orang-orang yang berharta. Dia akan hidupkan orang yang mati. Dia akan menyuruh supaya awan itu menurunkan hujan ke bumi. Dan dia akan memerintahkan bumi, dan bumi keluarkan khazanahnya. Semua perkara ini berlaku depan mata. Ini dah timbul dah ni. Itu saat dia muncul. Yang ke-15, dia dapat melipat waktu dan melipat bumi. Melipat waktu ini maksudnya dapat melakukan banyak perkara dalam masa yang singkat dan dapat bergerak ke banyak tempat dalam masa yang singkat. Perkara ini diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis. Itu keadaannya. Dapat melipat waktu, maksudnya banyak perkara boleh dibuat dalam masa yang singkat dan boleh bergerak di banyak tempat dalam masa yang singkat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam Al-Mustadrak al-Sahihain, tutwa lahul ardu manhalan tayya farwatil kabshi. Akan dilipat kepada Dajjal itu bumi, seperti mana dilipatkan kulit kibas. Macam kulit kita lipat. Itu maksud lipat bumi. Ini kulit di sini, ni hujung di hujung.
Bila kita lipat, hujung ni dia boleh jumpa dengan hujung. Itu maksud lipat. Bila orang itu dilipatkan bumi pada dia, tempat yang sepatutnya 1000 kilo, tetapi dia boleh datang dengan lebih segera. Itu maksud lipat bumi. Ada hadis lain dalam Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak As-Sahihain, Ad-Dajjalu yakhruju fi bughdin minan nas wa khifatin minad din wa su'i dhatil bain fayaridu kulla manhalin fatutwa lahu al-ardu tayya farwatil kabshi. Dajjal akan keluar dalam keadaan kebencian di kalangan manusia, kerapuhan pada agama, rosaknya hubungan sesama manusia, maka dia akan datang ke setiap tempat dan bumi akan dilipatkan untuknya seperti mana kulit kibas itu dilipatkan. Lebih kurang terjemahannya. Yang ke-16, yaghlubu ala ahli Faris thumma yamurru ila al-Iraq wa ila al-jazirah al-Arabiyyah wa yadkhulu atraf Makkah wal Madinah thumma yutabi'u masiratu ila Syam haythu jundul imam al-muntazar tahta al-hisar fi jabal ad-Dukhan bi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ini route. Dalam perkara 16 ni diterangkan route perjalanan Dajjal. Dia akan menguasai penduduk Farsi di Iran. Kemudian dia akan bergerak lalu ke Iraq. Ini route dia. Kemudian pergi ke Jazirah Arab. Dan dia akan masuk di kawasan-kawasan sempadan hujung Mekah dan Madinah. Kemudian dia akan meneruskan perjalanannya ke kota Syam. Di sana terdapatnya tentera Imam Mahdi yang sedang terkepung di gunung Dukhan di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Ingat dia punya rute perjalanannya. Mula-mula dia akan menewaskan, menguasai penduduk Faris. Kemudian bergerak, Faris ni Farsi, bergerak ke Iraq, ke Jaziratul Arab, dan dia akan pergi ke Mekah dan Madinah di luar sempadannya di hujung. Kemudian dia akan meneruskan perjalanannya ke kota Syam, ke negeri Syam. Syam ni meliputi Syria, meliputi Palestin. Dan di sana pada ketika itu Imam Muntazar, iaitu Imam Mahdi, di dalam kepungan di satu gunung yang bernama Dukhan di Baitul Maqdis. Yang ke-17, Dajjal dan tenteranya akan memperketatkan lagi kepungan terhadap Imam Mahdi dan orang yang bersama dengannya, dan menimbulkan kesusahan dan kepayahan yang amat sangat kepada Imam Mahdi dan tenteranya. Yang ke-18, asyaddun nasi 'ala ad-dajjali Banu Tamim. Wa fi hadha rawal Muzzar 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Tamim faqala hum dikhamul ham thabatul aqdam ansarul haqqi fi akhir az-zaman ashaddu qauman 'ala ad-dajjal. Dalam riwayat Bazzar daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW menyebut tentang Bani Tamim. Nabi SAW bersabda, Bani Tamim ini orang yang bahagian kepalanya itu agak besar dan kaki mereka tegap. Mereka adalah pembantu hak di akhir zaman dan kaum yang sangat kuat menentang Dajjal. Kaum yang sangat kuat menentang Dajjal. Maka pada tajuk yang seterusnya, insya-Allah ada 3 tajuk lagi yang kita akan baca dalam siri yang lain. Tajuknya kesudahan Dajjal dan kerajaan Yahudi. Kekeliruan antara Dajjal dengan Ibnu Sayyad, ataupun serupanya Ibnu Sayyad dengan Dajjal. Dan yang terakhir, jalan-jalan usaha-usaha untuk memelihara diri daripada Dajjal. Bila kita membaca, mendengar tentang Dajjal, bukan maksudnya kita nak suruh semua orang putus asa, bukan. Nabi tak biarkan kita ni, umat Nabi, umat baginda, hanya takut saja dengan Dajjal. Jadi orang yang takut dengan Dajjal pun sebenarnya sedang kena fitnah Dajjal. Dia takut sampai putus asa, tak buat apa-apa usaha, berpeluk tubuh. Maka sebenarnya dia memang sedang jatuh dalam fitnah Dajjal. Ada banyak amal, ada banyak zikir, ada banyak panduan daripada Rasulullah, yang dengannya kita akan berupaya untuk menyelamatkan diri daripada fitnah Dajjal. Bukan maksudnya bila kita ceritakan tentang Dajjal ini, masuk kebesaran Dajjal dalam hati, sehingga lupa bahawasanya Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Dajjal tu tak ada apa-apa, dia tak boleh buat apa-apa. Tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Yang boleh melakukannya hanya Allah.
Maka pada ketika itu sebenarnya kita mempunyai tali yang sangat kuat untuk kita berpegang dengannya. Kita mempunyai Tuhan yang kuat, yang hebat untuk kita memohon daripadanya. Dipelajari seperti mana kita belajar, seperti mana belajarnya Huzaifah bin Yaman. Orang lain tanya tentang kebaikan, beliau tanya tentang keburukan. Kenapa tanya tentang keburukan ni, fitnah-fitnah ni? Supaya kita lebih bersedia untuk menghadapinya. Itu maksud dia. Itu maksudnya bila dibaca tentang hadis-hadis Dajjal. Jangan sampai masuk rasa kebesaran Dajjal dalam hati pula. Oh, hebat betul dia. Dah tak boleh buat apa dah. Bukan. Dia lemah. Bila tengok sahaja Nabi Isa terus mencari macam garang. Mengecut. Allah yang berkuasa. Makhluk tidak ada kuasa. Bahkan kita kena lebih giat lagi berusaha. Dakwah. Ajak manusia kepada Allah. Bersungguh-sungguh. Keluarga kita khususnya. Hidupkan amal di rumah kita. Hidupkan amal. Hidupkan bacaan hadis. Bila ada peluang saja kita datang ke masjid, imarahkan. Jangan bagi Dajjal tepuk tangan tengok masjid kita kosong. Dan yang mengosongkannya itu adalah orang yang biasa datang masjid pula. Memulaukan masjid. Itu termasuk, telah terjerumus dengan agenda Dajjal. Maka dengan apa juga keadaan kita pergi. Kita pergi. Kita support, kita bantu. Kita pujuk masjid kita, tak apa. Tak apa. Keadaan kamu sekarang ini, kami bersama dengan kamu. Itu umpamanya lah orang yang datang masjid pada waktu ini. Semua orang kat luar, kami masuk ke dalam kamu. Walaupun rupa kamu sangat menyedihkan. Sembahyangnya lompong-lompong. Yang sangat-sangat menyedihkan. Tapi kami akan terus support kamu masjid. Kan? Kami tak akan pentingkan diri kami untuk hanya dapat pahala. Tapi biarkan masjid kosong. Jangan. Itu sebenarnya agenda Dajjal. Kedajalan lah. Dia panggil agenda kedajalan. Jadi semua daripada kita terus berdoa. Ada ruang untuk kita menyatakan pandangan, kita nyatakan. Kita nyatakan. Sesiapa yang ada hubungan dengan orang yang pemegang takbir, kita nasihatkan. Supaya perkara ini tidak dianggap norma baru. Dianggap itulah yang sepatutnya. Tidak. Orang-orang agama, khususnya ulama, tidak akan membiarkan perkara ini berterusan. Tetapi perlu diimbangi dengan fik yang betul. Pemahaman tentang apa tuntutan Allah yang betul. Apa tuntutan Allah yang betul dalam situasi seperti ini. Maka kurangkan bertelagah. Marilah kita sama-sama berusaha menggembeling segala upaya dan tenaga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca akhir surah Kahfi. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.